Salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi. Hari ini saya akan memperkenalkan satu teknik yang mudah untuk menjawab soalan kebat bagi mata pelajaran sejarah SPM. Saya percaya semua pelajar di Malaysia telah diperkenalkan dengan prinsip rukun negara sejak di awal persekolahan lagi. Prinsip rukun negara sangat penting kepada semua rakyat Malaysia kerana ianya menjadi asas pembentukan perpaduan negara dan menjadi pegangan bagi setiap warga negara Malaysia yang taat dan juga setia kepada negara ini. Penggunaan teknik rukun negara ini amat mudah dan dekat dengan pelajar pada saya. Pelajar boleh menjawab soalan kebat yang bersesuaian dengan menggunakan teknik ini. Okey, jadi marilah kita sama-sama mendalami teknik rukun negara. Sekarang kita akan lihat 5 prinsip rukun negara. Okey, rukun negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan sepenuh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, sekarang kita lihat tadi kita sudah mengimbas tentang 5 prinsip rukun negara. Sekarang ini cikgu nak terangkan kepada kamu 5 prinsip rukun negara dan juga ulasan ringkas tentang 5 prinsip rukun negara ini. Ini ulasan yang ringkas saja, yang mudah supaya untuk mudah untuk kamu fahami. Okey, prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Ulasan dia Okey, rakyat Malaysia mestilah berpegang teguh kepada ajaran agama Kemudian kamu akan timbulkan persoalan kenapa. Nanti kamu timbulkan persoalan ini. Yang kedua kesetiaan kepada raja dan negara. Rakyat Malaysia mestilah taat dan setia kepada negara, raja ataupun pemimpin. Kenapa? Okey. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Rakyat Malaysia mestilah menghormati perlembagaan negara. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Kenapa kita mesti hormati? Okey, kamu kena persoalkan dalam diri kamu. Okey, yang keempat, kedaulatan undang-undang. Apa itu kedaulatan undang-undang ataupun apakah ulasan tentang kedaulatan undang-undang? Setiap rakyat Malaysia mesti mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Kenapa? Kemudian kita lihat prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. A, rakyat Malaysia mesti mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Kenapa? B, rakyat Malaysia mestilah menjaga tata susila ataupun adab. Kenapa? Jadi ini adalah 5 prinsip rukun negara yang mesti menjadi pegangan kepada setiap rakyat Malaysia. Warga negara Malaysia mesti berpegang kepada 5 prinsip rukun negara ini dalam menjalani kehidupan bersosial mereka di Malaysia. Okey. Jadi 5 prinsip rukun negara ini kita sudah tahu ulasan dia dan bagaimana kita nak menjawab soalan dengan menggunakan teknik 5 prinsip rukun negara ini. Okey. Bagi menjawab persoalan kenapa tadi Tadi kita banyak persoalan kenapa. Kita mesti menggunakan kata hubung dabus yang warna ungu Cikgu gunakan penggunaan warna ungu untuk mengenal pasti untuk perkataan penggunaan kata hubung berwarna ungu, dabus Okey, apakah kegunaan dabus ini Dabus ini untuk menerangkan tentang huraian yang akan kamu buat atau untuk membuat huraian bagi 5 prinsip rukun negara yang kamu pilih nanti. Kerana kita nanti apabila berdasarkan soalan mungkin kita tidak akan menggunakan kelima-lima prinsip rukun negara ini. Mungkin kita akan memilih prinsip rukun negara yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Okey, jadi formula dabus ini adalah formula kata hubung. Apa dia? D adalah demi, A adalah agar, B adalah bagi, U adalah untuk, S adalah supaya dapat, serta sekaligus. Okey, jadi tadi kita sudah tahu 5 prinsip rukun negara. Dan kita hendak menjawab persoalan persoalan-persoalan daripada 5 prinsip negara itu kita
kita akan membuat huraian, maksudnya jadi di sini huraian yang akan kita buat adalah berdasarkan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Sebab soalan sejarah dia mesti bertanyakan sama ada dari segi politik, ekonomi dan juga dari segi sosial. Okey. Jadi berdasarkan 5 prinsip rukun negara tadi yang bila kita ambil mana-mana 5 prinsip rukun negara, kita lihat daripada kehendak soalan, adakah prinsip yang pertama tu sebagai contoh kita nak lihat dari segi aspek politik, kita nak huraikan dari segi aspek politik. Ini adalah huraian dari segi aspek politik. Kemudian kita ada huraian dari segi aspek ekonomi. Kita ada huraian dari segi aspek sosial. Kamu boleh lihat di sini Okey, kamu boleh screenshot dan kamu jadikan dia sebagai nota Maksudnya ini adalah huraian yang kamu boleh pasangkan ataupun kamu boleh pasangkan dengan 5 prinsip rukun negara. Dia bersesuaian dengan kehendak soalan. Okey. Sekarang kita lihat penanda wacana. Okey, dalam kamu membuat ataupun menulis jawapan, penggunaan penanda wacana adalah sangat penting. Okey, di sini penanda wacana ini saya bahagikan kepada 4 dan kamu kena tahu fungsi penggunaan penanda wacana ini. Kerana apabila kamu tahu penggunaan penanda wacana, dia mudah untuk kamu menjawab jawapan ataupun kamu membuat huraian dan sebagainya. Kamu menulis jawapan esei ini. Okey, kita lihat penanda wacana memulakan isi baru. Kita ada perkataan, kita ada penanda wacana selain itu, di samping itu, sementara itu, lebih-lebih lagi dalam pada itu, lain daripada itu, pada masa yang sama. Okey. Dan sebagainya lah, kamu boleh baca sendiri. Kemudian penanda wacana memberi contoh dalam karangan. Kita menggunakan perkataan misalnya, contohnya, sebagai contoh, tamsilnya. Sebagaimana yang kita sedia maklum, antaranya adalah seperti. Okey, manakala penanda wacana huraian isi karangan, kita menggunakan penanda wacana ini Hal ini demikian kerana, hal ini berlaku kerana, hal ini terjadi kerana, hal ini disebabkan oleh, lantaran itu, sehubungan dengan itu, ekoran daripada, dalam konteks ini, rentetan daripada, lanjutan itu, hal ini bertepatan dalam hubungan ini. Okey, kemudian penanda wacana penutup. Okey, penutup ini penting dalam menjawab soalan kebat, terutama sekali soalan esei. Esei mesti ada penutup ataupun inference. Dalam penerangan saya, dalam teknik menjawab soalan kebat, menggunakan teknik kempunan, saya sudah menerangkan tentang apakah yang perlu kamu tulis Okey, tentang betapa pentingnya inference Okey, penutup penanda wacana penutup kita boleh guna perkataan kesannya, natijahnya, akibatnya, akhirnya, dengan itu, kesudahannya, dengan berbuat demikian, dengan keadaan demikian. Okey, kamu pilih penanda wacana yang bersesuaian dengan ayat kamu. Jangan main hentam saja kena pilih yang bersesuaian. Okey. Jadi latihan akan menyempurnakan awak. Maksudnya sentiasa buat latihan. Okey, latihan menulis. Okey. Okey, jadi bagaimanakah kaedah untuk menjawab soalan kebat menggunakan prinsip rukun negara? Okey, ini sekarang ini beri perhatian, saya akan menerangkan kaedah ataupun cara menjawab soalan kebat menggunakan prinsip rukun negara. Okey, saya letakkan dengan cara, kita lihat langkah pertama. Langkah pertama, kenal pasti respon kata tugas. Kenal pasti respon kata tugas. Respon kata tugas terdapat di mana? Pada soalan. Ataupun dalam erti kata lain, kehendak soalan. Apa yang soalan minta? Okey, kamu kenal pasti. Okey. Yang kedua, kenal pasti isi. Okey, di mana kamu dapat isi? Daripada 5 prinsip rukun negara. Berdasarkan soalan, carilah 5 prinsip rukun negara mana yang bersesuaian dengan jawapan ataupun bersesuaian dengan kehendak soalan yang akan kamu jadikan jawapan. Okey, kemudian timbulkan persoalan. Timbulkan persoalan, kenapa kamu kena timbulkan persoalan? Persoalan ini penting kamu timbulkan untuk kamu membuat huraian. Persoalan kamu sengaja timbulkan untuk kamu membuat huraian ataupun kamu memberi contoh ataupun nanti kamu nak membuat inference. Okey, apa persoalan?
Okey, apa dia yang dimaksudkan dengan persoalan? Okey, ingat formula dia. 1H 5W. Okey. 1H 5W. Okey, apa dia H tu? Apa dia H itu? Okey, kita lihat yang H tu maksudnya how. Okey. Kemudian 5W. Why, where, what, when, who. Okey. Ataupun dalam bahasa Melayu apa, siapa, mengapa, bagaimana, bila, siapa, di mana ada ketinggalan di mana. Okey. Ingat 1H 5W ataupun untuk ingat satu husband 5 wife. One husband 5 wives. Okey. Mulakan dengan penanda wacana memulakan isi baharu. Okey, langkah yang kedua, mulakan penanda wacana memulakan isi baharu. Okey, contoh dia selain itu seterusnya. Okey, balik semula. Okey, penanda wacana isi baharu, ini dia. Ya, bila kamu nak memulakan isi, ini penanda wacana dia. Okey. Kemudian langkah ketiga, buat huraian. Gunakan penanda wacana huraian. Ya, apakah penanda wacana huraian? Okey, kita tengok penanda wacana huraian. Ini penanda wacana huraian. Okey, cari, letaklah mana-mana yang bersesuaian. Okey. Ya, hafallah, ingatlah beberapa penanda wacana ya. Okey. Gunakan kata hubung. Kata hubung ya. Apabila kamu membuat huraian, kamu letakkan kata hubung, kemudian kamu menjawab persoalan, itu akan dengan mudah kamu akan membina ayat. Gunakan kata hubung. Okey, kata hubung ini kita gunakan formula tadi dabus, demi, agar, bagi, untuk, supaya, dapat, serta, sekaligus. Okey, kemudian langkah keempat, berikan contoh. Penanda wacana contoh. Seperti yang dinyatakan di sini. Ini. Cuba kamu lihat, ini penanda wacana contoh. Misalnya contohnya, sebagai contoh, tamsilnya, sebagaimana yang kita ketahui, antaranya adalah seperti, pilih mana-mana yang bersesuaian. Kalau susah sangat nak ingat, ambillah 2-3 untuk kamu ingat penanda wacana contoh. Okey, mudah sangat untuk kamu ingat contohnya. Sebagai contoh, misalnya. Okey, itu Okey, kemudian langkah yang kelima, buat kesimpulan. Ambil penanda wacana kesimpulan. Sudah ada diberi di situ ataupun kita tengok di sini. Ini penanda wacana penutup ataupun membuat inference. Okey. Okey, sama kesannya, natijahnya, akibatnya, akhirnya, dengan itu, kesudahannya, dengan berbuat demikian, dengan keadaan demikian. Okey. Nota ini penanda wacana ini telah saya berikan pada awak semua Okey. Pada pelajar-pelajar saya sudah berikan pada awak So ini simpan Okey. So ini adalah kaedah ataupun cara menjawab soalan kebat menggunakan 5 prinsip rukun negara. Ada 5 langkah. Okey. So sekarang kita akan lihat bagaimanakah caranya. Kita akan lihat satu latihan. Soalan latihan Latihan pertama. Okey, kita lihat ini adalah 5 prinsip rukun negara. Secara automatik dia akan menjadi isi utama ataupun fakta. Dia akan menjadi fakta. Okey, soalan ini kita lihat. Soalan ini berbentuk apa? Soalan struktur. Nampak? Soalan struktur. Berapa markah? 4 markah. Okey, apabila dapat soalan, perkara pertama sekali kita kena buat apa? Menentukan respon kata tugas ataupun kehendak soalan. Okey, apakah kehendak soalan? Kita baca, lihat di sini. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada imperialisme barat yang berlaku di Asia Tenggara supaya kita dapat mengelakkan penjajahan semula negara pada masa kini. Okey, apakah respon kata tugas? Okey, iktibar yang boleh diambil dari imperialisme barat yang berlaku di Asia Tenggara. Itu dia punya kehendak soalan. Jadi apabila kita menjawab, kita ambil respon kata tugas ini, kita letak di sini pada ayat pertama. Antara iktibar yang boleh diambil daripada imperialisme barat yang berlaku di Asia Tenggara ialah kita perlu, kita ambil apa? Prinsip yang pertama, prinsip yang kedua, setia kepada raja dan negara. Kemudian kita letakkan penanda wacana. Selain itu, untuk memulakan isi baru, kita perlulah menjaga kedaulatan undang-undang negara. Ini fakta yang kedua, kita ambil daripada rukun negara
kedaulatan undang-undang. Rukun negara yang keberapa? Yang keempat. Seterusnya, penanda wacana memulakan isi baharu. Masyarakat juga perlu menjaga kesopanan dan kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. Akhirnya, kita perlulah menerapkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dan agama yang kita anuti supaya negara kita tidak mudah dijajah semula. Jadi kita lihat kehendak markah adalah 4, tetapi kita sudah bagi. Okey, kita bagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya kita bagi 5. Tulis di sini ya. 5. Sepatutnya isi ni ada 5. Ya. Markah maksimum adalah 4. Ya. Ini ada sedikit kesalahan di sini ya. Okey, 5. Jadi ya, saya harap awak boleh faham. Ini apabila soalan struktur, kamu terus boleh bagi fakta-fakta saja ya, ataupun isi-isi saja ya. Okey, sekarang ni kita lihat contoh yang kedua. Okey, menggunakan soalan yang sama tetapi soalan ini dijadikan soalan esei kebat ya, esei kebat ya, kita lihat. Okey, soalan yang sama kita dah tahu dah respon kata tugas. Seperti biasa kita kena tahu respon kata tugas. Respon kata tugas dia iktibar yang boleh diperolehi daripada imperialisme barat di Asia Tenggara. Okey, perkataan lain bagi iktibar adalah apa dia? Pengajaran. Okey, kita mulakan dengan penanda wacana. Pada hakikatnya, okey, kemudian kita ambil respon kata tugas. Respon kata tugas. Kemudian kita letakkan apa? Isi pertama ataupun fakta. Okey, oleh kerana ini adalah soalan esei, bermaksud kita mesti bagi fakta, kita mesti memberi contoh kepada fakta tersebut ataupun kita memberi huraian, ya, huraian fakta, kemudian kita memberi contoh, kemudian kita mesti membuat inference, penutup kepada isi yang pertama ataupun fakta yang pertama. Ingat, setiap satu fakta yang berwarna biru itu adalah fakta, yang berwarna merah itu adalah respon kata tugas, yang berwarna hijau itu adalah penanda wacana, yang berwarna ungu itu adalah dabus, kata hubung. Okey, dabus. Okey. Cuba kamu perhatikan, ya. Ingat, adalah menjadi perkara wajib bila menjawab soalan esei, ya, setiap isi dibuat dalam bentuk perenggan. Satu isi bagi huraian, bagi contoh, bagi inference dalam satu perenggan. Nak memulakan dengan isi baru, buat dalam perenggan yang baru. Ya, begitu seterusnya. Ingat ya, tolong buat macam ini. Ya. Okey. Kemudian kita lihat isi yang kedua. Selain itu, kita, ya, ejaan ini 2 kali ya, perlulah menjaga kedaulatan undang-undang negara. Dalam konteks ini, undang-undang dibuat untuk mengawal tingkah laku masyarakat, nampak persoalannya, supaya hak semua warga negara dapat terpelihara. Kemudian beri contoh. Sebagai contoh, hak untuk bersuara demi menjaga kepentingan negara. Okey, kesudahannya ini adalah inference, ya. Penanda wacana inference. Penjajah tidak dapat mempraktikkan undang-undang mereka demi untuk menjajah negara kita. Okey. Seterusnya, penanda wacana permulaan isi baru. Masyarakat juga mesti menjaga kesopanan dan kesusilaan. Ini adalah fakta yang kita ambil daripada 5 prinsip rukun negara dalam hidup bermasyarakat. Hal ini demikian kerana bagi memastikan tidak wujud golongan yang menghasut masyarakat demi kepentingan peribadi. Okey, maksudnya di sini ya, perkataan demi ni sepatutnya berwarna ungu juga ya. Ini adalah dabus ya, atau hubung. Misalnya dengan menyampaikan berita-berita palsu yang boleh menggugat keamanan negara. Misalnya ini adalah contoh. Kita memberi contoh. Okey, natijahnya. Okey, natijahnya kedaulatan negara akan tergadai. Ini adalah penutup ataupun inference. Okey. Perenggan yang seterusnya. Akhir sekali kita perlulah menerapkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Sebagai yang kita sedia maklum, ajaran agama dapat mengawal tingkah laku penganutnya agar menjadi insan yang mulia.
Okey, jadi ini dia membuat huraian ya. Okey, contohnya, lahirlah warga yang amanah dan tidak sanggup menggadaikan kepentingan negara demi rasuah. Kesudahannya, jika terdapat warga yang tidak amanah, negara akan jatuh ke tangan penjajah. Nampak dia punya inference. Ya. Okey, jadi di sini kalau kau perhatikan, okey, soalan memberi markah 8 markah sahaja. Tetapi ya kita lihat, kita untuk setiap satu isi yang kita bagi, ya, ataupun fakta yang kita bagi, ya, fakta yang kita bagi warna biru ni, ya, apabila kita memberi fakta dapat 1 markah, bila kita membuat huraian dapat 1 markah, dan bila memberi contoh kita dapat 1 markah, dan apabila kita membuat inference kita akan dapat 1 markah. Okey, itu adalah contoh jawapan yang baik. Okey. Okey. Jadi kamu lihat untuk satu fakta kita boleh dapat 4 markah, ya. 4 markah apabila kita kembangkan dia, ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, memadai sekiranya kamu hanya memberi dua prinsip rukun negara. 2 prinsip rukun negara kerana dia sudah dapat 8. Kamu tengok di sini markah yang diperolehi 16, ya. 4, 4, 4 dan 4. Jadi berapa? 16. Markah maksimum dia bagi berapa? 8. Jadi hati-hati ya. Boleh bagi semua, ya, tetapi markah yang dibagi ya maksimum adalah mengikut markah yang dibagilah, ya, yang diperuntukkan. Okey, katakanlah ya kamu dalam membuat huraian ya, kadang-kadang kamu keliru ya, kamu tak dapat mana satu contoh, kamu hanya dapat contoh saja, ya, ataupun kamu tak dapat contoh tak apalah, kamu tinggalkanlah. Jadi kamu dapat 3 sajalah ya untuk huraian kepada isi ni, ya. Okey, jadi kamu kena, kalau kamu bagi 3, maksudnya 3 huraian di sini, 3 di sini, maksudnya kamu baru dapat 6. Jadi kamu boleh letak fakta yang seterusnya lah, ya, dan buatlah 3 lagi. Saya harap kamu faham. Sekiranya kamu ada masalah, kamu boleh tanya saya. Okey. Kita teruskan dengan latihan kedua. Okey, latihan kedua. Sebagai warga negara Malaysia, bincangkan sumbangan anda dalam pembentukan sesebuah negara bangsa. Okey. Soalan ni macam susah kan, tetapi ya ingat, kita ada 5 prinsip rukun negara yang boleh menjawab soalan ini. Okey, soalan ini adalah soalan struktur. Bila soalan struktur, 4 markah. Ya. Soalan struktur kamu boleh bagi fakta dan huraian. Ya. Ataupun kamu tak boleh bagi fakta, kamu nak bagi, kamu hanya ada dua saja fakta yang kamu tahu, kamu bagi fakta, kamu bagi huraian. Ataupun kamu bagi fakta, kamu bagi contoh. Boleh. Ataupun kamu nak bagi fakta saja, ada 4, kamu bagi 4 fakta saja. Boleh. Ya. Mudah. Ya. Okey. Sumbangan saya sebagai warga negara dalam pembentukan negara bangsa, ingat ya, mesti ada respon kata tugas dalam menjawab soalan struktur yang berbentuk terbuka. Okey, cikgu dah terangkan ya, soalan struktur ada 2, satu tertutup dan satu terbuka. Okey. Sumbangan saya sebagai warga negara dalam pembentukan negara bangsa ialah dengan sentiasa taat kepada agama yang saya anuti. Nota 1 markah. Selain itu, saya juga akan patuh kepada raja dan negara. Nota 1 markah. Seterusnya, saya akan menghormati perlembagaan negara Malaysia. Nota 1 markah. Di samping itu, saya juga akan mendaulatkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Nota 1 markah. Pada waktu yang sama, saya juga akan menjadi warga negara yang bersopan dan bersusila demi membentuk sebuah negara bangsa yang berdaulat. Nota 1 markah. Jadi ada berapa? Kamu bagi 5 prinsip ini dapat 5 markah. Tapi markah maksimum adalah 4. Maksudnya kamu sudah mendapat markah maksimum. Okey. Ini sekiranya soalan struktur. Okey. Saya harap kamu boleh faham. Okey, kita teruskan dengan contoh jawapan B ya bagi latihan 2. Okey, soalan esei. Soalan yang sama tetapi dijadikan sebagai soalan esei 8 markah. Respon kata tugas kita sudah tahu. Okey, dalam menjawab soalan esei, ya, kita mesti ada isi, mesti ada ulasan dia. Ulasan ini mesti ditulis dengan gabus ya untuk menjawab persoalan. Okey. Okey, sumbangan saya sebagai warga negara dalam pembentukan negara bangsa, ini adalah kehendak soalan kan, kita petik daripada soalan, kita letakkan semula di sini ya, mesti ada respon kata tugas.
mesti ada respon kata tugas, ya. Ialah sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama agar dapat menghindari budaya negatif. Sebagai contoh, budaya membuang masa, merempit dan budaya kuning. Kesannya budaya negatif ini akan menjatuhkan imej Malaysia sebagai sebuah negara bangsa. Kamu lihat satu prinsip rukun negara ini ataupun satu fakta ini dia hanya bagi huraian dan juga ataupun dia bagi contoh, dia bagi huraian di sini dia ada bagi huraian, kemudian dia bagi contoh, dia bagi inference, penutup. Okey, selain itu sebagai warga negara saya juga akan setia kepada raja dan pemimpin, raja atau pemimpin dan raja ataupun pemimpin negara, dan negara demi keamanan. Okey. Misalnya saya akan menghormati dan menghargai pemimpin negara. Dengan berbuat demikian, negara bangsa yang aman akan terbentuk. Okey. Sementara itu, saya juga akan mematuhi dan mendukung perlembagaan negara bagi memastikan kestabilan negara terjamin. Kamu lihat fakta di sini diterangkan dengan huraian, ditimbulkan persoalan kemudian diletakkan dabus, Okey. Sebagaimana yang kita maklum, perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Dengan berbuat demikian, pembentukan sebuah negara bangsa akan terlaksana. Okey. Yang ini berbuat demikian adalah penanda wacana untuk penutup. Jadi automatik dia akan menjadi inference, kesimpulan. Okey, pada waktu yang sama saya sebagai warga negara juga akan mendaulatkan undang-undang demi memastikan hak kemanusiaan terpelihara. Di sini dia menggabungkan fakta dengan huraian. Dengan huraian. Nampak? Dalam satu ayat. Hal ini terjadi kerana undang-undang boleh mengawal tingkah laku manusia. Kesannya, penanda wacana penutup, keamanan akan wujud dalam negara dan rakyat boleh hidup dalam keadaan yang stabil dan harmoni. Okey. Jadi ingat, dalam menjawab soalan kebat berbentuk esei, kamu mesti memberi fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh, mesti ada inference. Macam mana kamu nak membuat inference? Kamu ingatlah penanda wacana yang menunjukkan itu adalah inference. Gunakan penanda wacana tersebut, dan bagaimana kamu nak menghasilkan persoalan huraian dan juga contoh, maka kamu timbulkanlah persoalan-persoalan yang saya nyatakan tadi. Itu 1H dan 5W. Tanyalah diri kamu dan bukan kamu kena menjawab semua persoalan 1H dan 5W itu. Mana-mana yang boleh. Mungkin siapa, di mana, tidak sepenuhnya lah yang kamu boleh jawab persoalan tersebut. Mana yang kamu boleh jawab. Okey, itu sahaja. Okey, saya harap perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua, Okey, dan saya juga berharap tema ini dapat memberi sinar baru kepada para pelajar, terutama pelajar yang rasa dia sangat lemah, susah nak menjawab soalan sejarah, Ingatlah menjawab soalan sejarah sebenarnya mudah sekiranya kamu berjaya menguasai teknik-teknik yang bersesuaian, Okey, jangan mengaku kalah, Maksudnya cuba kamu lihat soalan-soalan ni, kalau kamu rasa macam kamu tidak ada fakta dan sebagainya, lihat soalan ni boleh tak saya menggunakan 5 prinsip rukun negara? Soalan ni boleh tak saya menggunakan teknik kempunan? Okey. Ataupun soalan ini boleh tak saya menggunakan lagu sekolah? Okey, kenapa cikgu cakap lagu sekolah? Kerana selepas ini saya akan mengajar kamu menjawab sejarah dengan menggunakan teknik lagu sekolah, teknik lagu, Okey. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di kelas yang akan datang, Okey, sekian, terima kasih.